Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallim. Alhamdulillah, mari sama-sama kita ucap syukur pada Allah. Walaupun hari ini hari cuti, tetapi tuan-tuan puan dapat juga hadir pada pagi yang mulia ini. Bukannya lama, kalau ustaz ni 1 jam setengah je kan. Tak lama, lepas ni puan-puan nak pergi mana pergi dah. Tetapi puan-puan kena ingat tanggungjawab kita untuk belajar setiap minggu. Baik, hari ini dah masuk berapa bulan? 25 hari bulan ya. Bersamaan dengan 13 Rejab. 13 Rejab 1445 Hijriah. Allahu Akbar. Tuan-tuan puan, semakin cepat masa itu berlalu meninggalkan kita, dan masa yang berlalu tidak akan berulang semula. Jadi sama-sama kita hargai masa kita ini dengan memperbanyakkan, terutamanya di bulan Rajab dan Syaban ini, banyakkan buat amalan sunat. Antaranya apa? Bersedekah, berpuasa, apa lagi? Kita banyak buat baik dan banyakkan baca Quran di bulan Rajab dan Syaban, supaya kata Nabi nanti di bulan Ramadan senang kita nak beramal. Kalau kita bulan puasa, ustaz, tunggulah bulan puasa nanti saya nak sedekah. Tuan-tuan, kita khawatir nanti iman kita tak kuat. Iman kita tak kuat nak bersedekah tuan-tuan di bulan Ramadan, terutamanya dekat-dekat nak raya, kita nak guna banyak duit. Jadi kita berasa payah nak bersedekah tuan-tuan. Tetapi kalau tuan-tuan jinakkan hati kita untuk bersedekah di bulan Rajab dan Syaban, insya-Allah bulan Ramadan no problem, kita boleh senang untuk kita bersedekah. Tuan-tuan, percayalah apa yang saya katakan ini, sebab inilah yang realiti yang berlaku di kalangan umat Islam pada hari ini. Pada bulan Ramadan kadang-kadang kita menunggu, ustaz, saya nak sedekah bulan Ramadan nanti besar pahala. Ya, tetapi kalau kita bersedekah bulan ini juga besar pahala, sebab bulan Rajab dan Syaban. Dan tuan-tuan, puan-puan, terima kasih dah banyak-banyak ya. Pada bagi sumbangan, ada yang dah hantar borang kat ustaz. Terima kasih banyak-banyak. Mudah-mudahan borang yang Ramadan yang puan-puan dah isi dapat hantar pada ustaz, dan bagilah sedikit sebanyak sumbangan. Tak mampu banyak, bagi sedikit ya. Dan puan-puan, ustaz, sikit pun saya tak mampu nak bagi, macam mana? Puan-puan doakanlah. Puan-puan doakanlah, mudah-mudahan program ustaz ini berjaya dapat membantu ramai asnaf di luar sana, insya-Allah. Okey tuan-tuan dan puan-puan, sekali lagi ustaz ingatkan, kita lagi tinggal 3 kali lagi kelas kita tahu, iaitu bulan Februari, minggu depan dah masuk bulan Februari, ada 3 lagi kelas kita, dan selepas 3 kali kelas kita akan terus kepada ujian exam kita bila? Puan-puan ada masalah ke datang 22 bulan tu? Kalau tak ada masalah, alhamdulillah. Tapi kalau ada masalah, ustaz, 22 bulan tu saya pergi umrah, contoh. Ustaz, saya pergi overseas, contoh. Maka tuan-tuan jangan risau, pergilah umrah, pergilah overseas, over river dan sebagainya. Tapi lepas tu balik, jangan lupa jumpa ustaz. Ambil kertas soalan, jawab di mana? Jawab di rumah. Boleh tuan-tuan? Maknanya tak ada reason, tak ada alasan untuk kita tidak mengambil ujian. Sampai tahap itu ustaz bagi kemudahan pada tuan-tuan dan puan-puan. InsyaAllah saya sentiasa doakan, mudah-mudahan tuan-tuan puan-puan sentiasa dipermudahkan urusan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari sama-sama kita mulakan kuliah kita pagi ini dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, sama-sama baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni 'ilma warzuqni fahma. Allahumma arhamna bi tarkil ma'asi abadan ma abqaitana warhamna an natakallafa ma la ya'nina warzuqna husnan nadhari fima yurdika 'anna. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma
Amin. Alhamdulillah. Jangan lupa doa bulan Rejab yang Ustaz dah ajar, Ustaz dah bagi nota tu kan. Puan-puan amalkanlah di mana saja kita berada. Kalau tak reti doa bahasa Arab, baca doa bahasa Melayu. Bahasa Arabnya macam mana? Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Kalau bahasa Melayunya, ya Allah berkatilah kami di bulan Rajab dan Sya'ban dan sampaikanlah kami ke bulan Ramadan. Mudah-mudahan Allah sentiasa menerima doa kita, terutamanya berada di bulan Rajab ini, insya-Allah. Amin. Baik tuan-tuan, puan-puan, sila buka nota kita, nota ringkas berkenaan dengan tanda bacaan. Semua puan-puan ni semua dah ada ke nota-nota ringkas Ustaz? Start daripada apa? Alif Lam Al-Jalalah. Lepas tu sektor lagi. Tak ingat dah kaedah membaca hamzah wasal lagi. Wakaf dengan ibtidah. Nah sekali ni tanda-tanda bacaan. Pastikan semua nota itu ada pada masing-masing. Sekiranya tak ada, Ustaz khawatir nanti puan-puan tak boleh jawab periksa Ustaz. Jadi puan-puan kena ada nota sampingan ya. Dan tuan-tuan puan, nota ini saya izinkan kalau puan-puan nak bagi kepada anak cucu, puan-puan nak bagi suami isteri, silakan, tak ada masalah. Tapi kan sebab baik orang yang ada nota Ustaz ni, biar dia belajar, biar ada tunjuk ajar. Kalau dia tak belajar dengan saya pun, puan-puan sebagai orang yang belajar dengan Ustaz, puan-puan tunjuk ajar pada mereka tentang isi kandungan setiap nota ringkas Ustaz, insya-Allah. Baik tuan-tuan puan, kita sudah berada pada bab yang terakhir perbincangan ulang kaji kita. Syukur alhamdulillah. Tajuk bab kita adalah bab yang ke-14. Tajuknya apa? Tanda-tanda bacaan Al-Quran Nizam Uthmani. Ada berapa belas tanda yang kena belajar? Ada 13 tanda. Semua dah habis belajar, tinggal belum habis lagi ulang kaji. InsyaAllah hari ini target saya kita habiskan semua 13 tanda bacaan ya. Jadi sebelum ini puan-puan dah belajar, dah ulang kaji berapa tanda dengan Ustaz? 7 ya. Okey, sini sebutkan yang pertama. Bukanlah nota Ustaz. Tanda bulan kecil yang pertama. Yang kedua, tanda bersambung. 3, tanda bulan bujur meninggi. 4, mati atas ukun. 5, tanda huruf mim kecil. 6, tanwin. 7, huruf-huruf kecil. Alhamdulillah. Saya harap berdasarkan ulang kaji kita ini, puan-puan dapatlah nanti jawab soalan Ustaz dalam ujian ya, di mana setiap pelajar kena sediakan satu contoh bagi setiap tanda-tanda bacaan yang kita dah belajar, insya-Allah. Jadi hari ini Ustaz nak sambung tanda yang ke-8 boleh? Insya-Allah ya. Sini buka nota Ustaz, nota yang kedua ya. Okey, cuba sebut tanda yang ke-8 namanya apa? Tanda mat atau pemajang. Sebut. Bentuknya macam mana? Bentuknya macam ulat bulu. Ulat bulu tu apa pakai lekong jadi kan? Macam ulat dah bentuknya. Okey, baik. Tuan-tuan, apakah info yang kita kena tahu tentang tanda ini? Terletak pada hukum mat yang tertentu sahaja. Oh, bukan semua mat ada tanda ni tau. Dan perempuan dibaca dengan kadar berapa harakat? Biasanya 4 atau 5 atau 6 harakat mengikut hukum matnya. Dan puan-puan ingat tak, semua mat yang kita belajar dulu ada berapa belas? Ada 14 hukum mat. Sampai tak berapa ingat Ustaz, 14 hukum mat. Banyak ke sikit tu? Banyak. Tapi kena ingat, bukan semua hukum mat menggunakan tanda ini. Hanya mat-mat tertentu saja. Antaranya, sebut nombor 1, mat wajib muttasil. Sebut. Yang kedua, mat jaiz munfasil. 3, maksilah tawilah. Kalau Ustaz kata maksilah qasirah, guna tak tanda ni? Tak guna. Maksilah tawilah je yang guna tau. Maksilah qasirah tak guna. Teruskan nombor 4, mat farah. 5, mat ta'zim. 6, semua mat lazim. Jadi ada berapa jenis hukum mat yang menggunakan tanda pemanjang? Ada 6, seperti mana yang kita sebut tadi. Jadi kalau puan-puan dengar mat-mat lain, maka mereka ni semua tak guna tanda pemanjang. Contohnya mat apa yang tak guna tanda pemanjang? Dan tentu mat asli dah. Mat asli mana ada tanda pemanjang lagi? Mat din tak guna tanda pemanjang. Lagi? Mat arif disukun, ada guna tanda pemanjang. Mat iwan tak guna tanda
tanda pemanjang. Tak apalah tuan-tuan ustaz, kita maaf, kami tak berapa ingat hukuman. Siapa yang tak berapa ingat hukuman, Ustaz syorkan puan-puan kembali ke pangkal jalan. Maksudnya belajarlah balik dengan saya ataupun mana-mana ustaz-ustaz yang lain. Okey, jadi saya nak tunjuk di whiteboard. Nanti dalam exam, puan-puan kena standby tahu satu contoh kalimah yang ada tanda pemanjang. Rasa-rasa ni susah ke senang nak cari? Tanda pemanjang ni susah ke senang? Senang. Banyak ke sikit dalam Quran? Banyak tuan-tuan. Okey, contohnya. Mari Ustaz tunjukkan contoh. Bila Ustaz tunjuk contoh ni ibarat macam jawapan. Tak ada perisa nanti kalau keluar lah soalan ni. Tapi kalau tak keluar jangan marah Ustaz ya. Puan rekod je lah kalau tak keluar. Tapi kalau keluar alhamdulillah. Okey, baik. Puan-puan sekarang ni kita berada pada bab 14 iaitu tanda bacaan ya. Okey, jadi daripada awal lagi kita dah bagi contoh setiap tanda bacaan bermula pada nombor 1 sampai ke nombor yang ke-7. Hari ini nombor yang ke-8 ataupun tanda yang ke-8 iaitu tanda pemanjang. Jadi dekat mana kita boleh dapat contoh ni? Silakan, siapa boleh bagi jawapan kat Ustaz? Puan-puan nak tunjuk surah mana? Surah yang paling senang, Al-Fatihah. Dalam surah Fatihah ada berapa tanda pemanjang ni? Sudah tak ingat pula dah. Waladhdallin ada berapa tu? Lah satu boleh lagu tuan. Mana tak ada lagi dah. Tanda pemanjang lain melainkan pada waladhdallin. Jadi puan-puan untuk tanda pemanjang, kalau puan-puan nak ikut contoh Ustaz boleh ambillah kalimah ad-dallin. Allah. Ni. Pastikan dekat sini ada tanda pemanjang. Dan surah apa yang kita rujuk ni? Al-Fatihah. Kan senang tu. Al-Fatihah ayat 7. Jangan ayat 1 pula. Ayat 7 tuan-tuan ya. Kalau ayat 1 tak ada al-Dallin di ayat 7 saja yang ada. Jadi senang tak nak cari contoh ni? Senang ambil surah Fatihah. Tapi ingat contohnya tak banyak. Satu aja. Okey, ada contoh lain tak? Takkan surah Fatihah aja. Lepas surah Fatihah surah apa? Al-Baqarah. Dalam Al-Baqarah punya banyak contoh yang ada tanda pemanjang. Antaranya tuan, Alif Lam Mim. Alif Lam Mim. Ayat pertama surah Al-Baqarah ayat 1. Kat mana tadi pemanjangnya? Pada huruf lam, dan juga huruf mim. Gariskan. Gitu. Jadi tuan-tuan saya yakin untuk tanda pemanjang tuan-tuan mesti boleh dapat contoh dalam Quran nanti. Ustaz, nanti dalam exam kami kena bawa Quran ke? Tak payah bawa Quran. Tuan-tuan bawa buku latihan Ustaz ataupun buku nota Ustaz panduan saja, itu sudah memadai, tak ada masalah. Puan-puan boleh dapat contoh nanti ya. Jadi jelas tak jawapan ni untuk tanda pemanjang? Dan puan-puan ingat bila jumpa tanda pemanjang berapa harakat yang dibenarkan? 6 pula 4, 5 atau 6. Puan-puan jangan 6 saja. Tak semestinya baca 6 harakat. Ada juga tanda pemanjang yang dibaca 4, 5 harakat. Kalau yang ni memanglah betul 6 harakat. Tapi kalau saya bagi contoh ini, ulaika. Ini surah. Puan, ini tak 6 harakat, ini 5. 4, 5. Ulaika. Ayat 5 surah Al-Baqarah. Ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul Baik, Hafiz dan Hafizah anak murid saya kata alhamdulillah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, ini adalah contoh yang mana ada tanda pemanjang, yang mana harakatnya tak semestinya 6. Ini berapa? 4, 5. Yang ni 6. Yang ni ayo pandai alhamdulillah. Jadi tuan-tuan saya yakin untuk tanda pemanjang puan-puan boleh bagi contoh dengan betul insya-Allah. Tapi ingat, setiap contoh mesti ada nama surah dan nombor ayat supaya puan-puan senang nak rujuk nanti. Ya, saya tak nak puan-puan, Ustaz saya dah hafal surah ni Ustaz. Ya, dah hafal betul. Tapi kena bagi tahu Ustaz apa nama surah dan nombor ayat. Okey, ini untuk tanda yang ke-8. Tanda yang ke-9. Muka surat sebelah ni tu. Ustaz, ya, saya. Ulaika tu, dia pemanjang dia kecil lah sebab dia kecil ya, saiz kecil sebab dia mengambil kira saiz huruf matnya alif. Alif kecil ke alif besar ni? Kecil. Maka bentuk tanda pemanjang itu tak berapa besar, dia ikut saiz alif kecil tadi. Tapi still disebut tanda pemanjang. Dan harakatnya tetap berapa harakat?
Bapaknya Ustaz, satu ketika dulu mula-mula saya ngajar Quran, ada pelajar salah faham. Bila jumpa tanda pemanjang, dia tak belajar hukum mat. Jadi dia buat apa tahu? Dia ambil penggaris. Dia ukur. Rasa-rasanya ini ketentuan dua harakat agaknya. Ini berlaku tak tuan dulu lah masa mula-mula saya ngajar Quran. Tapi hari ini alhamdulillah tuan-tuan puan-puan tidak buat begitu. Ya, jangan salah faham. Dan tuan-tuan puan-puan bagi tahu pada anak cucu, nak faham hukum tajwid, nak tahu berapa harakat, kena belajar. Dan puan-puan tak boleh buat andai sendiri, tak boleh ambil menggaris ukur. Ini panjang ni 6 harakat. Yang ni 2 harakat tak boleh tuan-tuan. Ya, dia kena belajar secara berguru dengan mana-mana ustaz, mana-mana ustazah. Ya, okey. Saya Ya, saya. macam mana nak buat keputusan 4 atau 5 atau 6? Bergantung kepada hukuman dia. Itu sebab setiap pelajar kena tahu mat apa yang kita baca. Macam mana nak tahu mat yang kita baca tu? Belajarlah. Belajar ikut formula yang ustaz nyatakan. Jadi sebagai contoh, ini mat apa? Ini mat apa? Mat lazim kalimi musaqqal. Betul. Tapi bukan semua orang boleh jawab mat lazim kalimi musaqqal. Mungkin dia tak tahu mat apa tu. Jadi kita yang tahu, dia bagi tahu kepada mereka yang tidak tahu. Ini namanya mat lazim kalimi musaqqal. Maka mat lazim, setiap mat lazim kena wajib baca 6 harakat. Macam mana bacaannya? Lupa pula tak dengar bacaan. Allah, 1 2 mula. Ustaz, kalau saya baca 4 5 boleh ke? Tak boleh, hukumnya makruh. Bapak percaya tak? Siapa yang kurang daripada 6 harakat, contohnya dalam solat, ya? Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. 4 harakat je. Dia tak cukup 5, tak cukup 6, minta maaf, tak cukup 6 harakat. Maka hukum bacanya sah. Kalau imam baca begitu sah, tetapi makruh. Dan perkara yang makruh jangan buat banyak kali. Kalau buat berterusan, nanti jatuh kepada haram. Jadi tuan-tuan, seeloknya berapa harakat tadi? Macam mana nak tahu 6 harakat? Puan-puan buatlah latihan. Buat kiraan sebelum kita solat, kita belajarlah. Macam mana bacaan tadi tengok ni? Walau ataupun ad-dallin. Sebut. Iya, cukup tak 6 harakat? Kalau kita dah biasa, nanti dalam solat no problem, tak ada masalah. Tapi saya nak ingatkan, dalam solat jangan pula bergerak jari pula. Allah, batas bayang tu tuan, batas bayang sebab apa? Sudah lebih daripada 3 pergerakan. Ya. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, faham tak? Nak tahu ni berapa harakat, kena tahu hukum. Hukum mana apa? Hukum tajwidnya apa? Okey, yang ni hukumnya apa? Ni abang-abang ni ustaz tanya ni, tak seorang ni. Ni mat apa? Mat lazim harfi musaqqal. Kalau di atas mat lazim kalimi musaqqal, yang ni harfi musaqqal. Macam mana cara bacaannya? Alif. Nampaknya tak semua tunjuk jari kat ustaz. Maknanya apa agak agak dalam hati lah berapa harakat ya. Sebenarnya begini, masa saya belajar dulu, ustaz saya dia minta saya tunjuk jari begini. Tengok. Alif lam mim. Ikut. Alif lam mim. Jadi yang 6 harakat tadi kat mana? Alif lam. Apa alif pula? Lam dengan mim. Alif tu berapa harakat? Apa dah 2 je. Alif tu 1 harakat ataupun tak ada harakat je. Tak payah kira lah, biasa 1 harakat tak payah kira. Allahu Akbar. Alif nak jawab 6 dia perempuan dia. Kalau perempuan jawab 6 alif tu, nanti alif tu dibaca begini. Panjangnya alif tu tuan-tuan perempuan. Tidak ya. Alif itu disebut sekali aja. Tengok ni. Alif. Sebut. Alif. Tak ada harakat ataupun 1 harakat. Tapi biasanya 1 harakat orang tak tunjuk, orang tak kira ya. Okey, tuan-tuan faham tak? Maknanya soalan puan tadi macam mana kita nak tahu 6 harakat, 4 5 harakat, puan-puan kena tahu nama hukum matnya. Okey, ulaika mat apa? Mat senyap pula dah. Mat apa ni? Mat wajib muttasil. Kan bapa dah jawab periksa ni ustaz dulu. Ustaz dulu dah lupa dah ustaz. Allahu Akbar. Sebab kita ni kena selalu berdamping dengan guru-guru untuk diingatkan. Ini namanya mat wajib muttasil lagi. Harakatnya berapa? 4 5. Tapi kata ulama 5 harakat tu lebih aula, lebih afdal pada bacaan. Mari ikut ustaz. Ulaika 1
sebut? Maknanya kalau ustaz baca 6 harakat boleh? Tak boleh. Dia baca 4-5 aja. Itu harakat yang diaturkan oleh ulama. Kalau terlajar juga, ustaz saya baca 8 harakat contoh, maka hukum bacaan kita sah tapi bersifat makruh. Jadi tuan-tuan, jujurlah bukan kesalahan yang besar ya. Tapi jangan dibuatlah perkara yang makruh ni. Okey, kita teruskan dengan nombor 9. Muka surat yang ketiga, nota yang ketiga kita. Tanda yang ke-9 disebut sebagai tanda bulatan berhias. Tanda bulatan berhias. Saya rasa yang ni tak ada masalah. Tuan-tuan nak bagi contoh dengan ustaz. Okey. Walau bagaimanapun, kita baca dia punya uraian. Okey, baca merujuk kepada akhir atau penghujung sesuatu ayat. Terdapat nombor ayat yang menunjukkan bilangan ayat dalam surahnya. Jadi tuan-tuan apa lagi uraian tu? Kita amat digalakkan wakaf. Tanda ini juga merujuk kepada wakaf tam atau lazim. Okey, cerita pasal nombor ayat tadi, puan-puan ingat lagi tak macam mana nak baca nombor ayat? Kanan ke kiri, kiri ke kanan. Kiri ke kanan selama-lamanya begitu tuan. Jangan lain minggu lain jawapan. Kadang-kadang pelajar hari ni kiri ke kanan, minggu depan kanan ke kiri. Kanan ke kiri itu nak baca Quran ataupun nak tulis ayat Quran, kanan ke kiri. Tapi kalau nak baca nombor ayat, dan puan-puan tahu tak nak baca nombor ayat tu? Nombor 1 macam mana, 2 macam mana, 3, 4, 5, 6 sampai 10 tahu ya? Alhamdulillah. Maknanya kita ni tidaklah buta nombor. Kita kenal nombor-nombor dalam Quran. Tapi hari ni senang tuan-tuan. Quran hari ni canggih berlaku. Semua ada terjemahan. Maksudnya kalau kita tak kenal nombor, contohnya 50. 50 macam mana nombornya? Macam mana bentuk 50? Bulan jadi titik. Betul? Dalam Quran hari ni senang diterjemahkan kepada begini lagi. Jadi senang tuan-tuan. Tapi ini kebanyakannya Quran tafsir. Kalau Quran biasa yang bukan tafsir, dia hanya ada ni saja. Yang ni tak ada tau. Jadi tuan-tuan, jadi ini adalah 50. Macam mana tulisannya? Kiri dulu, nombor 5, lepas tu titik kosong. Titik itu menambahkan kosong adalah 50 di sini. Tapi kalau tuan-tuan baca daripada kanan ke kiri, nanti jadi nombor berapa? 05. Mana ada nombor 05 tu tuan, 50 ada. 05 tak ada tuan ya. Jadi berhati-hati dah. Dan Ustaz nak tanya, dalam Quran nanti nombor yang paling banyak nombor berapa? Nombor yang paling banyak nombor berapa? 286, iaitu ayat yang ada dalam surah Al-Baqarah. Cuba tunjukkan Ustaz macam mana rupa 286. 286. Betul? Kiri ke kanan 286. Kalau tuan-tuan baca kanan ke kiri, jadi terbalik 682. Nampak tak? Mana ada ayat Quran sampai 682? Surah yang paling panjang surah apa? Al-Baqarah. Berapa jumlahnya Ji? 286. Mungkin juga saya tengah buat soalan ni tuan-tuan. Mungkin juga saya nanti dalam periksa saya minta tuan-tuan tulis nombor ayat. Tulis nombor ayat 286. Saya rasa mungkin ada pelajar yang mencari-cari macam mana nombor 286. Jadi tuan-tuan, inilah rupanya nombor 286. Saya yakin insya-Allah tuan-tuan boleh faham ya, boleh tahu nombor 286. Dan surah yang paling pendek sekali surah apa? Al-Kautsar. Nombor ayatnya berapa paling banyak? 3 je lah, pasal dia 3 ayat aja. Alhamdulillah. Nombor 3 tahu nombor 3? Macam mana rupanya? Yang ada gigi tu 3. Alhamdulillah. Dan macam inilah. Ini nombor 3 lagi. Allahu Akbar. Jadi tuan-tuan berbalik kepada contoh ni, tanda bulatan berhias ni. Ayat 3 gigi dia. Dia ada gigi lah kiranya. Maknanya huruf lain tak ada gigi, nombor lain tak ada gigi, nombor 3 ada gigi. Okey. Tuan-tuan puan, dalam sebuah Al-Quran, tengok nota Ustaz dulu. Dalam sebuah Al-Quran terdapat berapa ayat? 6,236 ayat. Bermakna tanda bulatan berhias berapa? 6,236. Mungkin Ustaz boleh soal dalam periksa nanti, nyatakan jumlah bulatan berhias di dalam sebuah Al-Quran. Maka jawapannya mesti 6,236 ayat. Alhamdulillah.
Tiba-tiba lupa. Maklumlah, peksa tuan-tuan. Ya, gitulah kita. Jadi kalau kita lupa, apa ucapan kita kena ucap? La haula wala quwwata illa billah. Ada setengah ulama mengatakan selawatlah kita kata Nabi kita pun boleh juga Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Okey, contohnya macam mana nak tunjuk bulatan merias? Paling senang. Yasin. Okey, apa minat surah Yasin? Ya, mana jemaah kan kita baca Yasin. Maka boleh ambil contoh begini dan jangan lupa lukis dah seadanya bulatan merias itu dan letak nombor 1. Ingat ya. Nanti kalau tuan-tuan bagi contoh, saya tak kira dah bulatan merias itu lawa ke tidak. Yang penting ada lebih kurang rupanya dan yang penting ada nombor. Tuan-tuan semua ni akan ustaz perhatikan. Kalau tuan-tuan bulat saja tak ada nombor, maka markah mungkin ditolak sebab tidak lengkap jawapan. Dia kena ada nombor 1. Jadi jalan selamat, tuan-tuan bagi jawapan nanti pilih ayat ni. Yasin nombor 1. Alif Lam Mim pun boleh juga. Ini surah surah Yasin ayat 1. Kan senang tu. Lagi contoh lain. Toha. Ya, ayat Toha boleh juga ya. Kalau kau nak ambil Alif Lam Mim tadi pun boleh juga sebenarnya. Okey, tapi nak ambil Toha boleh juga, tak ada masalah. Toha lepas tu ada bulatan merias, sama juga nombor 1. Dan banyak lagi lah contoh-contoh yang lain yang puan-puan boleh ambil dalam Al-Quran. Okey, kalau keluar soalan macam ni boleh jawab? Boleh. Puan-puan nak ikut jawapan ustaz silakan. Tak nak ikut pun tak apa. Jadi jawapan puan-puan betul. Okey, saya rasa tak ada masalah untuk kita nak mempraktikkan tanda bulatan merias. Cuma ustaz nak ingat ni, nak ingatkan. Nak baca tanda nak baca nombor ayat, puan-puan kena baca ayat dulu ke baca nombor dulu? Kena baca ayat dulu baru nombor je. Ya, contohnya wallahu wasi'un alim. Baca? Wallahu wasi'un alim. Berapa nombor ayatnya tu? Ustaz, saya ni pun tak nampak ustaz. Puan-puan dekatkan mata tu ada nombor tadi. Yang saya nampak, saya pun tak berapa nampak ni. 261. Betul tak? Ayat 261. Saya rasa ni surah Al-Baqarah ni 261 ya. Cuba yang kedua, wa kanu qauman mujrimin. Wa kanu qauman mujrimin. Berapa nombor ayat itu? 75. Panjang. Itu 75 ya, bukan 85. Kalau 8 V-nya terbalik. Ini V-nya menegak, maknanya dia ada 85. Was-sami'ul alim. Ayat 25. Alhamdulillah, cerah mata tuan-tuan. Syukur alhamdulillah. Allahu akbar. Tuan-tuan selesai nombor 9, kita pergi kepada tanda yang ke-10. Sikit lagi ni nak habis ni. Tanda yang ke-10 apa namanya? Tanda bintang. Tanda garisan 10 tanda bintang ustaz. Tanda garisan bintang dan Itu 11. 11 mana? Tanda bintang. 10 dulu kan? Tanda bintang, minta maaf. Tanda bintang. Okey, itu pelajar satu tanda pula Ustaz. Tanda bintang terlebih dahulu sebelum kita pergi tanda yang berikutnya. Okey. Tanda bintang ni rupanya macam mana? Bulat begini, hitam dan ada ukiran di sekeliling dia begini. Ada lebih kurang macam durian lah tuan-tuan ya, lebih kurang lah begini ya. Tuan-tuan, kalau nak tepat dia punya bentuk dia, tuan-tuan ambil kertas, tuan-tuan tekap dekat Quran tu. Memang tepatlah dia punya bentuk. Tapi kalau tuan-tuan tak mampu nak buat demikian, tuan-tuan lebih kurang lukisannya tengah-tengah tu hitam, lepas tu sedikit sekeliling tu ada macam duri-duri, ada ukiran ya, ada ukiran di sekelilingnya. Okey, sebut dikenali sebagai rubuk. Rubuk itu apa? Bab kecil ataupun chapter. Alhamdulillah. Terdapat pada baca? Terdapat pada 2,5 helai muka surat dalam Al-Quran. Ni Al-Quran mana ni? Al-Quran biasa. Bukan Quran terjemahan, bukan Quran tafsir ya. Pembahasan ada Quran biasa di rumah. Balik rumah pergi rujuk. Confirm mesti 2,5 muka surat, jarak antara satu rubuk dengan satu rubuk yang lain. Dijadikan sempadan hafazan atau bacaan. Baik, terdapat dua keadaan. Nanti dalam exam, kalau ustaz minta bagi contoh satu tanda bintang ataupun tanda robok, puan-puan ada dua pilihan. Sama ada
robok di akhir ayat ataupun robok di awal ayat? Puan-puan yang berkenan yang mana? Di akhir ke di awal? Kalau saya ambil awal. Pasal apa awal lagi senang? Kalau awal, puan-puan ambil contoh di bawah tu, surah Al-Baqarah ayat 44. Kalau awal, tengok ya. Terdapat dua keadaan. Saya cadangkan tuan-tuan ambil di awal ayat. Kalau di awal ayat, tuan-tuan lukis gambar ini dulu. Rubuk dulu. Lepas tu terus kepada ayatnya. Apa dia? At-ta'murunanna. At-ta'muru, tengok ya. Dan puan-puan tak perlu salin semua. At-ta'murunanna. Dan yang lain tu buat dot saja. Dan tuan-tuan buat macam ni saja, lagi senang. Saya syorkan puan-puan ambil di awal ayat. Di mana puan-puan lukis tanda robok dulu, lepas tu baru ayatnya. Boleh? Dan kalau ayatnya panjang, puan tak payah tulis sampai habis, buat dot saja. Boleh? InsyaAllah. Jadi puan-puan surah mana ni? Lupa pula tak bagi tahu surah mana ni? Al-Baqarah ayat 44. Tapi kalau kita nak ambil di akhir ayat, puan-puan kena tulis ayat dulu. Contohnya surah Al-Baqarah juga. Tu ayat 43, ayat sebelumnya. Okey. Anda katalah ustaz, saya tak nak salin warka'u. Saya nak tulis ma'ar raki'in saja. Boleh? Tapi dengan syarat, tengok ni. Puan-puan buat dot dulu, lepas tu tulis ma'ar raki'in. Ma'ar raki'in. Okey. Tengok ni. Puan-puan tapi berhati-hati. Lepas puan-puan salin ayat sedikit begini, sebelum puan-puan salin ayat ni kena ada dot. Sebab sebelumnya ada ayat lain kan? Puan-puan buat dot. Lepas tu jangan lupa buat apa dulu ni? Bulatkan berias dulu. Barulah kita lukis robok. Puan-puan, dulu ada yang nak buat contoh macam ni tapi dia salah. Kat mana salahnya? Dia lupa lukis ni. Puan-puan tak lukis bulatan berias. Dia kena lukis bulatan berias. Nombor berapa ni? 43. Dan ini adalah surah Al-Baqarah ayat 43. Okey, berdasarkan contoh yang saya bagi ni, agak-agak tuan-tuan nak ambil yang di awal ke di akhir ayat? Di awal ayat lagi senang. Terpulang pada masing-masing kan? Tapi kalau rasa-rasanya tuan-tuan ustaz saya nak salin di akhir ayat, maka tulis yang contoh di bawah itu. Ya? Tapi ingat, kalau di akhir ayat mesti ada dua tanda ini. Apa dia? Bulatan berias dengan tanda bintang. Kadang-kadang bulatan berias ni lupa, tiba-tiba je bintang. Tak boleh salah. Sebab tidak kena seperti mana yang ada dalam Al-Quran kita. Okey, jadi tuan-tuan agak-agak boleh jawab soalan ni? Boleh, insya-Allah. Contoh pun ada dalam nota ustaz ya. Okey. Apa pun puan-puan tahu tak? Dalam sebuah Al-Quran kita, kata ulama, terbagi kepada juzuk. Juzuk itu apa? Bab besar. Tu nota kat bawah tu baca ya. Sebuah Al-Quran terbagi kepada juzuk. Juzuk itu adalah bab besar. Kemudian dalam satu Quran itu ada berapa juzuk? 30 juzuk. Satu juzuk berapa muka surat? 20 muka surat. Manakala di bawah juzuk ada apa cik? Hizbu. Hizbu tu apa? Setengah juzuk. Setengah juzuk itu ada berapa muka surat? 60. 10 muka surat. Ustaz tanya muka surat tuan-tuan. Allah. Dalam sebuah Al-Quran kita ada berapa hizbu? Ada 60 hizbu lah. Maksudnya daripada mana kita dapat ni? Kan kita kata tadi satu juzuk besar ada 2 hizbu. Jadi 2 kali 30 bermakna 60 hizbu. Okey, di bawah hizbu barulah ada robok. Robok tu apa? Bab kecil. Dalam sebuah Quran kita ada berapa robok? 240 robok. Satu robok ada berapa muka surat? Mungkin keluar dalam periksa. Jadi puan-puan bersiap sedia lah. Ustaz ni semua keluar belaka dalam periksa. Tuan-tuan, iyalah Ustaz kena bagi keyakinan pada tuan-tuan. Kalau keluar jawablah macam tadi. Tapi kalau tak keluar, rebolah kita. Habis tu Ustaz kalau tak keluar kami nak buat apa? Anggaplah ia sebagai ilmu panduan kepada kita dikala kita membaca Al-Quran nanti. Allahu Akbar. Seterusnya, tanda yang keberapa pula ni? Tanda yang ke-11. Okey. Tanda yang
ke-11 apa dia? Ada barulah garisan melintang dan kubah. Macam mana nak lukis? Nak bagi contoh ni Ustaz? Okey, baik. Bagi saya tunjukkan dulu. Sebelum tu kita tengok dia punya huraian. Terletak di atas atau di bawah kalimah sujud pada surah tertentu. Tahu tak dalam Quran nanti ada berapa tempat yang ada disebut sebagai sujud tilawah atau sujud sejadah? Ada berapa tempat? Ada 15. Puan-puan ada tak usah bekalkan nota dulu? Ada ya, harap-harap masih ada lagi pada simpanan masing-masing, insya-Allah. Okey, kalau jumpa tanda ni nak buat apa? Pembaca dan pendengar sebut pembaca dan pendengar disunatkan melakukan sujud sajadah atau tilawah. Maknanya bila kita nampak tanda ni, macam mana rupa tanda ni? Tanda ni dimulakan dengan garisan melintang dulu kan. Tengok macam ni. Lepas tu baru dia di hujung nanti ada tergambar kubah. Lebih kurang lah macam ni ya. Dia ada garisan melintang ni kebanyakannya di atas ayat ya. Macam ni lah. Jadi kata ulama yang dikatakan bacaan sujud tilawah atau sajadah itu apabila kamu selesai membaca ayat yang ada garisan melintang dan kubah. Maknanya kalau kita tengok je ayat tu kita tak baca, tuan-tuan boleh sujud ke? Tak disunatkan sujud lagi. Selagi tuan-tuan tak baca, kena baca baru kita sujud. Soalannya berapa ayat nak kena baca? Sudah, jawabnya bergantung kepada surah apa yang kita jumpa. Ada setengah surah, satu ayat baca dah boleh sujud. Ada setengah surah, 2 ayat baru sujud. Ada setengah surah, 3 ayat baru sujud. Jadi kalau nak tahu apa nama surahnya, ada dekat nota yang Ustaz dah bagi pada tuan-tuan dan puan-puan. Tapi kebanyakannya 15 tempat dalam Quran itu kebanyakannya baca satu ayat saja dah boleh sujud dah. Contoh yang paling senang, okey, puan-puan tahu tak kalau nak bagi contoh yang paling senang kita ambil ayat daripada surah apa saja ada. An-Najm ayat 62. Kalau surah sajadah panjang tuan. Innama yu'minu bi ayatina alladhina idza dzukiru biha kharru sujada wa sabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun. Panjang. Agak-agak berapa minit kita nak mengalir ayat tersebut tuan-tuan. Mungkin ambil masa lama. Dan tuan-tuan saya syorkan tuan-tuan ambil contoh ini. Surah apa ni? Surah An-Najm ayat 62. Macam mana tulisan ayatnya? Pendek aja tu kan. Siapa yang tak mampu menyalin, puan-puan buat apa? Gunting dan tampal. Gunting photostat ayat ni, gunting dan tampal pada jawapan kita. Boleh? Baru-baru ni, kelas ini ke kelas mana ya? Ramai pelajar buat begitu. Masa buat latihan dia dah gunting dan tampal. Saya rasa dalam periksa ni confirm gunting dan tampal. Jadi betul-betul agaknya dia tak sempat nak menyalin jawapan. Jadi cara menjawab begini. Fasjudu ya. Fasjudu lillah. Judu lillahi wa'budu. Lillahi wa'budu. Lillahi wa'budu. Gitu. Kemudian puan-puan, nanti tak habis lagi. Kalau tuan-tuan hanya tulis ayat saja tanpa menunjukkan garisan melintang dan kubah, maka tidak tepat pada jawapan. Garisan melintangnya dekat mana? Fasjudu lillah. Fasjudu lillah. Sampai lillah kan? Fasjudu lillah. Jadi garisan melintang kena ada. Garisan melintang ni tak semestinya di atas je. Ada setengah Quran Ustaz nampak di bawah. Tapi kebanyakan Quran yang kita ada pada hari ini semua di atas. Dan puan-puan perhatikan, tanda garisan melintang ni mesti berada pada kalimah sujud. Fasjudu tu merujuk kepada sujud, ya. Jadi tuan-tuan puan, garisan melintang di sini dan jangan lupa di hujung ni ada kubah. Lebih kurang tuan. Dan lepas kubah ada apa? Ada tanda bulatan berhias. Gini caranya tuan-tuan ya. Dan berapa nombor ayat dekat situ? 62. Tuan-tuan, baru lengkap jawapan kita. Jadi tujuan Ustaz ajar begini supaya puan-puan berdisiplin dalam menyalin contoh. Walaupun sekadar menyalin, tetapi garisan melintang itu mesti tunjuk di tempat yang betul, pada kalimah yang betul. Dan tuan-tuan, bila kita habis baca ayat ni, fasjudu lillahi
Apa yang sunat kita lakukan? Sujud tilawah ataupun sajadah. Dan sunat kepada siapa? Orang yang membaca dan orang yang mendengar bacaan kita. Tapi kena ingat je, kalau saya tak sujud, saya yang baca tadi tak sujud, maka orang yang mendengar juga tidak disunatkan sujud. Jadi bergantung kepada siapa? Orang yang membaca. Ya, jadi tuan-tuan dan puan, persoalannya bagaimanakah nak melaksanakan sujud tilawah? Itulah Ustaz tak apa ingat Ustaz. Mungkin sujud je terus. Tidak. Tuan-tuan, sebelum saya terangkan semula, Bapak lupa ke? Sebelum saya terangkan semula bagaimana nak melaksanakan sujud tilawah, mengikut mazhab Imam Syafi'i, kita disyaratkan akan beberapa perkara. Antaranya yang pertama, mesti dalam keadaan berwuduk. Yang kedua, mesti menutup aurat. Yang ketiga, suci daripada hadas kecil dan besar. Yang keempat, sunat ataupun mesti menghadap kiblat. Jadi, puan-puan tahu tak, nak melaksanakan sujud tilawah ni dilakukan dalam dua keadaan. Yang pertama dalam solat, yang kedua di luar solat. Kalau dalam solat, yang tadi Ustaz sebut tadi, tutup aurat, menghadap kiblat, berwuduk, suci daripada hadas kecil dan besar, memang kita jaga, betul? Tapi kalau di luar solat, yang tu kadang-kadang jadi masalah pada kita. Jadi tuan-tuan, kalau ikut mazhab Imam Syafi'i, itulah 4 syarat sebelum kita melaksanakan sujud tilawah. Dan puan-puan, andai katalah kita nak buat sujud tilawah di luar solat. Andai kata ni, kita baca Quran di atas kursi begini. Kita baca ayat tadi, fasjudu lillahi wa'budu, contoh. Puan-puan lepas tu nak buat apa? Puan-puan apa pula tasbih? Pula kita nak sujud ni, lepas tu nak buat apa? Lah puan-puan bangun dah. Takkanlah kita nak sujud dekat atas meja ni tuan-tuan. Kena bangun. Bila bangun, tapi ingat ya, sebelum kita nak buat sujud tilawah kena ada berapa syarat tadi? 4 syarat. Antaranya menutup aurat, berwuduk, suci pada hadas kecil dan besar dan menghadap kiblat. Okey, tadi Ustaz duduk kan? Ustaz bangun. Anda katalah kiblat saya di depan ni. Maka puan-puan berdiri dah. Berdiri dan niatkan. Macam mana niat sujud tilawah? Tak apalah, ikut Ustaz. Nawaitu sujud tilawah sunnatan lillahi ta'ala. Lepas tu nak buat apa? Apalah sujud pula? Takbir dulu. Allahu Akbar. Terus sujud. Tak payah Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira walhamd. Tak payahlah tuan-tuan. Terus saja sujud. Puan-puan ingat, benda ni Ustaz dah bagi tahu dah hari tu, tapi kita lupa. Muncul soalan ni tak keluar dalam periksa. Maknanya Ustaz tak akan tanya dalam periksa bagaimana nak melaksanakan sujud tilawah, tak keluar. Tapi kalau tuan-tuan ambil peringkat diploma, degree, keluar soalan tu macam tu tadi. Jadi tuan-tuan ginilah, tak kisahlah kita ambil peringkat mana pun, yang penting sebagai umat Rasulullah kena tahu bagaimana nak melaksanakan sujud tilawah. Jadi tadi kita niatkan nawaitu sujud tilawah sunnatan lillahi ta'ala. Tak ada puan-puan letak arba'ah ke rakaat ini, tak ada puan-puannya. Okey, one more. Usalli pula. Macam mana nawaitu sunnatan, nawaitu sujud tilawah sunnatan lillahi ta'ala. Ustaz, kadang-kadang Ustaz pun tersasul juga. Allahu Akbar. Jadi Allahu Akbar, terus sujud. Dalam sujud baca apa? Sunat baca doa sujud tilawah. Doa panjang ke doa pendek? Oh, puan-puan nak baca doa pendek dah agak dah. Baca bagaimana doanya? Sajadah ikutlah. Wajhiya lilladzi khalaqa. Bukankah doa ni Ustaz dah bagi dah hari tu? Tapi Ustaz, doa tu berada dalam beg. Kami tak ingat lah Ustaz. Masih dalam beg lagi Ustaz. Tak ingat nak hafal. Allahu Akbar. Tapi tak apalah tuan-tuan. Benda ni hanya sunat aja. Kalau mampu baca, bacalah doa tadi. Kalau tak mampu, bacalah. Gantilah dengan tasbih. Contohnya tuan-tuan sujud tadi kan, tuan-tuan tak ingat doa tadi, sajadah. Aku tak ingat sajadah apa. Jadi puan-puan bacalah tasbih. Subhanallah ikut walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Dah boleh? Boleh ganti dengan tasbih tadi. Kalau tasbih pun tak ingat, puan-puan sebutlah paling tidak kata ulama subhanallah. Boleh ke sebut subhanallah? Subhanallah tu maknanya kita puji Allah, Maha Suci Allah, ya. Dan puan-puan nak baca berapa kali? Terpulang pada masing-masing. Biasanya Tok Imam baca sekali aja. Tapi kalau kita sembahyang seorang-seorang, puan-puan nak baca berapa kali pun tak risau, tak ada masalah. Tapi kalau solat berjemaah baca sekali aja, dan lepas tu nak buat apa? Apalah bangkit, ya.
Masuk lepas sujud tadi baca doa, lepas baca doa sujud tadi nak buat apa? Itulah dia, puan lupa dah tu. Puan-puan kena duduk. Duduk antara dua sujud, kemudian bagi salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Barulah kita bangkit, bangun, duduk balik tempat asal. Itu cara kita nak melaksanakan sujud tilawah ketika di luar solat. Tapi ustaz, masalahnya saya baca Quran, saya duduk bawah ustaz, saya tak duduk atas kursi, macam mana? Adakah kena saya bangun? Jawabnya tak perlu bangun. Sesiapa yang baca Quran bersimpuh di bawah, bersila di bawah, maka tuan-tuan tak perlu bangun. Tapi kalau rajin nak bangun, silakan bangun, tak ada masalah. Sebaliknya kata ulama, kamu hanya esokkan badan kamu ke arah kiblat. Mana kiblat kita di rumah? Bapak tahu lah masing-masing di rumah masing-masing kan? Jadi lepas tu nak buat apa? Niat. Nawaitu sujud tilawah sunnatan lillahi ta'ala. Terus takbir, sujud. Lepas sujud, duduk antara dua sujud bagi salam. Ya, itulah kaedahnya. Ustaz, saya ni pelupa, tak ingat hari ni ustaz ingatkan saya, esok lusa saya lupa. Macam mana ustaz ya? Nanti puan-puan roger lah saya. Puan-puan WhatsApp saya, ustaz, macam mana nak buat sujud tilawah ni? Saya tengah baca surah sujud tilawah ni. Saya tak tahu nak buat. Puan-puan tanya dengan ustaz, nanti saya maklumkan. Saya bagi tahu ya, insya-Allah. Bila-bila masa puan-puan boleh tanya dengan ustaz ya. Okey, jadi ya. Tengok nota pun boleh, tapi kalau tengok nota pun tak berapa faham, contohnya lah kan, puan-puan roger saya ataupun call saya bila-bila masa ataupun WhatsApp saya, nanti saya tunjukkan caranya ya. Okey tuan-tuan puan, jadi satu contoh bagi garisan perintah dan kubah kita ambil dalam surah mana tadi? An-Najm. Surah An-Najm. Lupa pula sebut nama surah ni. Nama surah kena ada tau. Kalau puan-puan bagi ayat saja nama surah tak ada, ustaz tolak setengah markah. Contohnya kalau ini 2 markah, tuan-tuan nanti dapat 1 markah aja. Jadi tuan-tuan kena ada bagi nama surah An-Najm ayat 62. Ayat 62. Alhamdulillah. Okey tuan-tuan puan yang dirahmati Allah, nampak tak cara menjawab soalan? Siapa yang datang nampak dia, siapa yang tak datang mungkin tak nampak cara menjawab soalan ustaz. Allahu akbar. Seterusnya tanda yang ke-12 yang terakhir. Tanda yang ke-12 disebut sebagai tanda titik tumpat. Sebut tanda titik tumpat. Ada pula pelajar buat lawak dengan ustaz. Tanda titik tumpat kat mana? Kat Kelantan dia kata tumpat Kelantan. Pelajar buat lawak dengan ustaz. Jadi tuan-tuan perempuan, sebenarnya tanda titik tumpat yang kita nak sebut ni adalah dalam Al-Quran kita. Dan bentuknya macam mana? Bulat dan hitam di dalamnya, betul? Dan saiznya kecil ke besar? Kecil sahaja. Okey, puan-puan kena faham, untuk tanda titik tumpat, ulama telah bahagikan dia kepada berapa istilah. Satu istilah saja, iaitu disebut sebagai bacaan tashil. Bacaan apa ni? Merujuk kepada bacaan tashil. Okey, merujuk kepada bacaan tashil. Apa ni tashil? Tashil itu mudah. Macam mana lah hukum bacaannya? Okey. Baik, tuan-tuan, yang penting sekarang ni, apakah satu-satunya contoh bacaan tafsir dalam Quran kita? Surah mana tu? Surah Fussilat ayat 44. Dan puan-puan kena salin begini lah. Ni, jangan lupa bulat kat sini. Ni dia. Wa'arabi. Okey, tuan-tuan yang dirahmati Allah, ini berada pada surah Fussilat. Ayat berapa? 44. Okey, persoalannya nak baca macam mana ni? Ni kat sini, nak baca macam mana? Seolah-olah sendawa. Tengok saya baca. Dengar lagi tak? Dengar saya baca ya ayat ni ya. Dibaca seolah-olah ingin sendawa. Dengar saya baca. Buka mulut sikit. Ajami pendek aja, jangan itu panjang tu kan, jangan panjang itu. Dia gini, buka mulut sikit. Ajamiyyun wa arabi. Buka mulut sikit saja, tengok mulut saya ya.
أعجمي وعربي. Kalau anak cucu tanya apa nama bacaan tadi? Bacaan tashdid. Dan bacaan inilah yang diperturunkan oleh tok-tok guru kita ataupun para ulama kepada tok-tok guru kita, dan tok-tok guru kita turun kepada ustaz, dan ustaz turun kepada tuan-tuan dan puan-puan. Dan apakah iktibar ataupun fadilat di sebalik tanda bacaan begitu? Sebenarnya inilah sunnah daripada Nabi SAW. Dan mungkin kita banyak yang benda yang kita tidak tahu. Kenapa mesti dibaca begini? Adalah rahsia di sebaliknya yang hanya Allah Subhanahu Wa Taala saja yang mengetahui. Jadi kita sebagai umat Rasulullah kena tahu kaedah bacaannya. Diajar oleh tok-tok guru saya begini. One more, sekali lagi ya. A'jami Arabi. Nah, itulah contohnya. Hanya pada surah mana tu? Fussilat ayat 44. Maknanya kalau diminta contoh ni, tuan-tuan tak boleh ambil surah lain melainkan Fussilat ayat 44 sahaja, yang mana dinamakan bacaan tashdid, membunyikan bacaan antara sebutan huruf hamzah dan alif. Dan yang terakhir, yang ke-13, penutup kepada cerita kita adalah tanda berupa intan. Okey, last sekali cerita kita sebelum kita tumpu kepada latihan ya. Okey, tanda berupa intan ni ada dua. Merujuk kepada dua. Yang pertama disebut bacaan apa? Bacaan imalah kubra. Kalau tuan-tuan tak nak sebut kubra, imalah saja pun boleh, tak ada masalah. Okey, kalau ustaz minta tanda intan dalam braket imalah kubra, maka mesti merujuk surah ini. Surah mana? Surah Hud ayat 41. Ayatnya berbunyi Bismillah, baca Bismillah. Kenapa berhenti pula? Bismillahirrahmanirrahim wa mursaha. Sebut Bismillahirrahmanirrahim wa mursaha. Oh, jangan berhenti Bismillahirrahmanirrahim. Majrih saja kat situ tak boleh. Dia kena sambung Bismillahirrahmanirrahim wa mursaha. Jangan lupa di bawah ra tu ada tanda in. Tanda intan, diamond, intan. Tak faham intan, diamond. Okey. Puan-puan, kena salin ayat ni sampai habis. Wa mursaha. Gini. Dan tuan-tuan, gariskan dekat sini. Surah mana ni? Hud ayat 41. Okey, ini namanya bacaan apa je? Imalah, bacaan imalah kubra. Nanti tuan-tuan, semester depan insya-Allah tuan-tuan sambung tahap yang keempat dengan ustaz. Ustaz akan ajar satu bacaan qiraat lain. Kalau hari ini kita baca Quran ikut qiraat Imam Asim. Tapi nanti semester depan ada satu kelas nanti ustaz ajar qiraat Imam Hamzah. Yang mana nanti dalam qiraat Imam Hamzah bacaan imalah ni banyak. Kalau qiraat Imam Asim bacaannya satu je, iaitu daripada surah Hud ayat 41. Bismillahirrahmanirrahim wa mursaha. Tapi kalau qiraat Imam Hamzah dia berkata-kata banyak. Itu sebab kalau Najib pergi ke negara Afrika, contohnya Sudan, ya. Dekat Sudan sana dia orang baca wadduha wal laili idza tak ada saja tuan-tuan. Nampak benar tuan-tuan tak pernah pergi Sudan. Okey, tengoklah. Ni sahabat saya cerita, kebetulan sahabat saya ni Bilal. Dia bekerja bertugas di Sudan. Jadi dia kata, dia bagi tahu ustaz. Dia kata ustaz, rupa-rupanya dekat sana mereka banyak baca imalah. Di mana dibaca wadduha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula. Begitu tuan-tuan. Allahu akbar. Yang ustaz baca sengit-sengit tu namanya apa? Imalah. Banyak pada qiraat lain. Tapi kalau qiraat Imam Asim ada berapa? Berapa nak satu ke nak banyak? Itu sebab kita mengamalkan qiraat Imam Asim. Sebab senang bacaan satu je ibadah. Tapi yang satu ni kurang. Ramai orang yang tak belajar dan ramai orang yang tak tahu di luar sana.
Jadi inilah tugas tuan-tuan bagi tahulah kepada jemaah di luar sana bagaimana bacaannya. Sekali lagi, 1, 2 mula. Bismillah. Bagus. Ini namanya bacaan Imala Kubra yang hanya berada pada surah Hud ayat 41. Lagi satu bacaan apa? Bacaan Ismam. Apa makna Ismam? Munculkan bibir. Munculkan bibir, ya. Okey. Juga berlaku pada satu surah saja, iaitu surah apa? Surah Yunus ayat surah Yusuf ayat 11, iaitu manakala okey, saya salinnya nakala tak. Ini dia. Dekat mana ni ada diamond ataupun ada tanda intan, ya, di antara mim dengan nun tu tengah-tengah tu ada intan. Dan tuan-tuan, kerana sudahkan ayat ni sampailah ala Yusuf, ya, kena sudahkan sampai sini. Jadi tuan-tuan kalau nak salin kena sudahkan sampai ala Yusuf. Dan digariskan kat sini tahu. Okey, ini surah mana tadi? Surah Yusuf ayat 11. Okey, ingat lagi tak cara bacaan? 1, 2 mula baca. Kalau saya jadi anak murid tuan-tuan, saya tak apa nak ikut bacaan tu. Saya tak apa nak ikut sebab kurang jelas bacaannya. Sekali lagi, ulang daripada malakala. 1, 2 mula baca. Apa pun tengok mulut ustaz. Ni, saya belajar dulu dengan cikgu-cikgu saya, dengan guru-guru saya, semua minta tengok mulut cikgu. Tengok ni. Malakala ta'manna ala Yusuf. Nampak tak mulut ustaz muncul? One more. Malakala ta'manna ala Yusuf. Ikut. Malakala ta'manna ala Yusuf. Berapa lama nak muncul tadi? 2 second aja. Jangan lama berpenuh. Malakala ta'man. Lama sangat muncul tuan-tuan. Allahu Akbar. Tak, ini saya nak bagi tahu supaya tidak menjadi salah pada kita. Dan jangan langsung tak muncul. Ustaz, saya degil. Saya tak nak muncul. Saya nak baca malakala ta'manna ala Yusuf. Maka bacaan kita tidak sah di sisi para ulama. Bila ulama kata tak sah bacaan kamu, maka Allah tak terima tuan-tuan. Itu sebab ada satu hadis Nabi SAW pernah sebut, ramai orang baca Quran kata Nabi, tapi tak dapat apa-apa, malahan Quran tu melaknat dia semula. Wa na'udzubillah. Tuan-tuan, inilah hakikatnya. Di luar sana ramai orang baca Quran tapi tak dapat apa-apa daripada Allah sebab dia baca tidak mengikut syariat, tidak mengikut hukum tajwid yang betul. Jadi tuan-tuan, sekali lagi ikut ustaz tengok. Malakala ta'manna ala Yusuf. Ikut. Malakala ta'manna ala Yusuf. Ada berapa bacaan begini? Satu aja. Surah mana je? Yusuf ayat 11. Itu mengikut kiraat Imam Asim. Tapi kalau tuan-tuan belajar kiraat lain, contohnya kiraat Imam Hamzah yang saya ajar semalam. Tuan-tuan, dalam kiraat Imam Hamzah, dia ada banyak bacaan ismam. Antaranya dalam surah Al-Fatihah. Tuan-tuan, kita baca macam mana ayat ni? Ihdinas siratal mustaqim. Kita baca as-sirata, sad kan? Tapi kiraat Imam Hamzah dia baca begini. Ihdinas siratal mustaqim. Dia tukar satu kepada Zaid. Dalam masa yang sama kita kena ismam, kena muncul bibir. Ini kiraat Imam Hamzah. Tuan-tuan nak banyak ke nak sikit baca ni dalam Quran? Nak sikit supaya senang kita baca ustaz, maka amalkanlah kiraat Imam Asim. Tapi kalau nak belajar kiraat Imam Hamzah, boleh. Tapi sabar dulu, nanti semasa depan ustaz ajar, ya. Jadi tuan-tuan, sebenarnya kiraat Imam Asim adalah kiraat yang paling mudah. Itu sebabnya dalam Quran nanti hanya satu ini. Sekali lagi diulang. Malakala
Puan-puan jangan muncung selalu. Jangan malakala ta'munna, nanti jadi munna bunyinya. Bukan munna. Puan-puan kena baca la malakala ta'man, man dulu, man terus muncul. Manna ala Yusuf. Ulang. Saya yakin, kita yakin ada hikmah di sebalik bacaan tadi yang hanya Allah Subhanahu Wa Taala saja mengetahui, dan kita sebagai umat Islam, tuan-tuan, pengetahuan kita amatlah terhad. Begitu juga kalau kita baca huruf-huruf rahsia, contohnya Yasin. Siapa tahu makna Yasin? Tak ada siapa yang tahu. Alif Lam Mim, tak ada siapa yang tahu. Hanya Allah sajalah mengetahui hikmah di sebalik bacaan tadi. Begitu juga dengan apa yang kita baca, tuan. Jangan dipersoalkan, jangan banyak bantahan. Sebaliknya kita ikutlah seperti mana yang diajar oleh tok-tok guru ataupun para ulama kepada kita. Tuan-tuan, puan-puan, andai katalah kita tak nak buat bacaan ismam, saya tak nak buat bacaan macam tadi, boleh tak ganti dengan bacaan lain? Boleh. Namanya bacaan raum. Sebut. Okey, Ustaz tak tulis kat whiteboard supaya puan-puan tidak keliru ya. Selain pada bacaan ismam tadi, sekiranya tidak mampu kamu baca ismam, ulama pesan kamu boleh ganti dengan raum. Cuba sebut. Raum. Raum tu apa? Membaca sebahagian baris satu di hadapan pada huruf nun. Baca. Membaca sebahagian Baris satu di hadapan pada huruf nun. Jadi gini tuan. Kalau nak baca raum, kalimah ni tadi, kalau nak baca raum ya, jika baca raum, okay, saya tulislah dulu kat sini. Puan-puan bayangkan tulisan ini jadi gini tuan. Dia seolah-olah ada dua nun. Kat sini satu nun kan? Satu nun aja. Ini bacaan ismam. Yang ni ada berapa nun? Jadi kata ulama di sini, nun baris satu di depan, Haji buat lajukan bacaan. Kita lajukan bacaan sampai orang yang jauh tak boleh dengar bacaan kita, dan orang yang dekat hampir dengan ustaz saja boleh dengar. Contoh, malaka la ta'manna, manna, nu tu laju. Malaka la ta'manna ala Yusuf. Cuba ikut kalau boleh. Ta'manna, ta'manna, nu tu laju. Kalau rasa susah nak ikut, kembalilah kepada bacaan ismam. Kalau ismam, malaka la ta'manna. Kalau raum, ta'manna, nu tu laju. Jadi tuan-tuan ikut mana-mana bacaan, dan kita sebagai umat Islam hanya boleh pilih salah satu cara bacaan. Ustaz, saya nak baca dua-dua boleh ke? Tak boleh, pilih salah satu aja. Rasa-rasanya ismam ke raum yang senang? Ismam dah kau dah. Sekali lagi last. 1, 2 mula. Malakala ta'manna ala. Ustaz, saya tak confident dah sama ada bibir saya ni muncul ke tidak. Maka ustaz saya pesan, bacalah ayat ini di hadapan cermin. Bila baca di hadapan cermin, kamu akan nampaklah bibir kamu tu muncung tidak. Selagi tak muncung, maka tak betul pada bacaan tuan-tuan ya. Ambil perhatian. Allahu Akbar. Maka dengan ini saya isytiharkan bahawa segala tanda bacaan sebanyak 13 tanda sudah habis dipelajari dan sudah habis di bulan kaji. Maknanya kita dah merdeka dari segi bulan kaji dan pembelajaran kita, tapi puan-puan belum merdeka yang sebenarnya. Sebab apa? Belum lagi exam dengan ustaz. Jadi gini, ustaz bagi masa 7 hari 7 malam ni, puan-puan boleh tak buat latihan berkenaan dengan tanda-tanda bacaan ataupun berkenaan dengan semualah hukum tajwid yang ada dalam tajwid tahap yang ketiga ini. Okey, latihan kali ini lebih fokus kepada soalan pra-ujian. Puan-puan tahu tak dalam buku Ustaz Warna Merun ni ada soalan pra-ujian. Okey, muka surat berapa ya? Oh, ada yang dah buat dah. Alhamdulillah. Muka surat 120. Okey, Pak Ustaz bagi masa seminggu ya, 3 hari 7 malam, minggu depan kita semak bacaan. Muka surat 120 sampailah muka surat 122. 23, minta maaf. 120 sampai muka surat 123. Tolong buat latihan pra-ujian. Kemungkinan besar beginilah bentuk soalan yang ustaz akan tanya dalam
Ustaz akan terangkan bagaimana format ujian yang sebenar untuk tahun ini. Kemungkinan ada sedikit perubahan tetapi tidak banyak. Dan tuan-tuan, kalau tuan-tuan puan-puan boleh buat latihan ini ataupun soalan Ustaz ni muka surat 120 sampai 123, ada harapan besar tuan-tuan lulus dalam exam Ustaz nanti ya, insya-Allah. Jadi puan-puan cuba buat di rumah boleh? Ustaz bagi masa berapa lama? 7 hari, 7 malam. Puan-puan boleh rujuklah mana-mana jawapan dan cuba jawab, nanti minggu depan kita bincang jawapan ya, insya-Allah. Okey. Ya. Minggu depan ada kenduri, pergi dah kenduri tak apa. Nanti balik kenduri datanglah Ustaz ya, insya-Allah. Amin. Okey, tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah, saya doakan sangat-sangat tuan-tuan puan-puan ini sentiasa dicerahkan hati, diberikan hidayah, nampak apa yang Ustaz ajar selama ini. Kesimpulannya sebelum kita baca Quran, tuan-tuan dalam tahap 3 ni tuan-tuan belajar berapa bab? Kita tak ingat dah berapa bab kita belajar. Tahap 3 ni berapa bab? 5 bab. Yang pertama Alif Lam Jalalah. Yang kedua hukum sakta. Yang ketiga kaedah baca hamzah wasal. 4 wakaf dan ibtidah. 5 tanda-tanda baca. Tuan-tuan tahu tak daripada 5 bab tadi ada berapa belas hukum? Ada berapa belas hukum semua? Dia punya jenis-jenis hukum ni ada berapa belas? Contohnya Alif Lam Al Jalal ada 2 jenis. Betul? 2, pegang 2. Kemudian untuk sakta ada 4 contoh sakta, 1 je lah tuan-tuan. Ada banyak pun, 1 contohnya ada 4. Tapi kita anggap sebagai 1 lah. 3 kat situ. Okey. Kemudian kaedah baca hamzah wasal. Dia ada berapa kaedah bacaannya? Apalah 2. Ada 3 bagi 1 yang atas bawah dengan depan. Ada 3 kaedah bacaannya. Jadi puan-puan kat situ kita ambil 3. 3 campur 3, 6. Kemudian wakaf dan ibtidah ada berapa jenis? 6. Ada 6. Okey, 6 campur 6, 12. Kemudian kaedah ni, tanda-tanda bacaan ada berapa? 13. 12 campur 13? 25 jenis hukum yang puan-puan belajar dengan Ustaz dalam tajwid tahap yang ketiga. Dan puan-puan tahu tak? Dalam banyak-banyak tahap, kata pelajar saya, tajwid tahap 3 ni mencabar sedikit sebab dalam bab tanda-tanda bacaan pula. Tapi saya yakinlah mudah-mudahan puan-puan tak banyak sikit faham dah cerita yang Ustaz sampaikan ni. Dan minta maaf lah, saya tak reti nak cerita terlampau detail. Tuan-tuan puan-puan, saya khawatir anak murid saya tidak memahami. Sebab yang saya ajar ni tuan-tuan puan-puan ni disebut sebagai orang awam ataupun jemaah. Tuan-tuan kita ni bukan pelajar U. Kalau pelajar U senang, kita boleh ajar detail. Mereka faham, muda-muda lagi. Macam kita ni dah berumur tuan-tuan. Itu sebabnya Ustaz ajar yang basic-basic, ajar yang simple-simple. Janji kita boleh kenal hukum tersebut. Dan yang satu lagi, janji kita boleh baca dalam Quran nanti. Betul tak? Dan satu lagi kita doa. Mudah-mudahan apa yang kita baca ni, contohnya bacaan Ismam, Tashil, Imalah dan sebagainya, mudah-mudahan bacaan pun diterima betul, sah di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah. Okey, mari kita baca Quran sebelum kita bersurai. Silakan, masih lagi surah apa lagi? An-Nisa. Silakan surah An-Nisa. Ayat berapa kita? 37. 137. Dekat nak ambil lah tu. 137 surah An-Nisa. Okey. Wal kitabil ladzi kan? Bukan. Innal ladzina amanu. Okey, innal ladzina amanu. Surah An-Nisa ayat 137. Okey, mari kita Ustaz baca Quran dan mari kita bersoal jawab berkenaan dengan 5 bab dalam hukum tajwid tahap yang ketiga yang tuan-tuan dan puan-puan dah belajar dengan Ustaz selama ini. Ready? Tapi hari ini kan saya tak nak pening-peningkan kepada pemikiran puan-puan. Saya nak tanya tentang tanda bacaan ni dah. Okey, ready? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. إن الذين آمنوا ثم كفروا
kecil ataupun boleh sebut alif ziyadah. Boleh berlaku. Ustaz terima ya, tanda bulat kecil ataupun alif ziyadah boleh berlaku. Jangan lain soalan lain jawapan. Ada dulu pelajar jawab dia kata apa tahu? Manu mat badan. Tu dia. Betul ke mat badan? Betul ke mat badan? Betul lah tu. Tu mat badan. Tapi ustaz tak terima jawapan tu sebab ustaz tanya tanda bacaan. Bukan saya tanya hukum mat. Jadi puan-puan fahamkan arahan soalan. Okey, berhenti pada kufra, sambung. Ulang balik pada thummazdadu. Thummazdadu kufran lam yakunillahu liyaghfira lahum. Lam yakunillahu liyaghfira lahum wala liyahdiyahum sabila. Lam yakunillahu liyaghfira lahum wala liyahdiyahum sabila. Apa tanda bacaan pada kalimah liyahdiyahum? Liyahdiyahum, apa tanda bacaannya? Sukun ataupun mati. Kadang termenung lama sekejap ustaz memikirkan apa tanda bacaan kat situ. Jawapannya senang aja, iaitu sukun atau mati. Apa pula tanda bacaan pada sabila? Mim kecil menegak ataupun mim kecil berdiri ataupun menegak dalam braket iklab jika sambung dengan ayat berikutnya. Jika sambung dengan ayat berikutnya, nampak tak dekat bawah? Basyiril munafiqina, maka boleh jadi iklan. Tapi kalau tak sambung, kalau kita berhenti sabila, maka ada iklan ke tidak, Ji? Tak ada iklan apa-apa. Tapi Ustaz nak bagi tahu, mim kecil menegak itu merujuk kepada hukum iklan jika sambung dengan ayat berikutnya. Sambung lagi. Basyiril munafiqina bi anna lahum adaban alima. Basyiril munafiqina bi anna lahum adaban alima. Bukankah dengan azaban itu ada tanwin? Apakah gelaran bagi tanwin itu? Tanwin izhar, betul, dapat 2 markah. الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين. الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين. Tengok kalimah awliya'a. Tengok kalimah itu, apakah tanda bacaan padanya? Pertama, nanti dulu. Jawab tanda sukun. Tanda mati dulu. Lepas tu, tanda pemanjang tu baru tadi kita ulang kaji. Tanda pemanjangnya, perlu tak kita sebut nama mat dia? Tak perlu sebab Ustaz tak tanya pun. Tapi kalau jawab juga, tak ada markah. Walaupun betul jawapan Ustaz, tanda pemanjang, mat arif dia sukun. Betul? Betul tak ada sukun tu, tapi Ustaz yang tu Ustaz tak bagi markah. Yang saya bagi markah tanda pemanjang tadi. Ya, okey, sambung. Ayabtaghuna 'indahumul 'izzata fa innal 'izzata lillahi jami'a. Ayabtaghuna 'indahumul 'izzata fa innal apakah tanda bacaan di hujung ayat tadi? Ustaz tadi ulang kaji, bulatan berhias. Okey, bagus. Sambung. Wa qad nazzala 'alaikum fil kitabi an idza sami'tum يكفر بها ويستهزأ
kasih, betul itu. Innakum idzan mithluhum. Innakum idzan mithluhum. Innallaha jami'ul munafiqina wal kafirin. Innallaha jami'ul munafiqina wal kafirin. Wal kafirina fi jahannam jami'an. الذين يتربصون بكم فإن كان لكم فتح من الله قالوا apakah tanda bacaan pada qalu? Tanda pemanjang ada lagi? Alif siada ataupun bulat kecil pun ada. Bagus. Maknanya dalam satu kalimah tak semestinya satu tanda. Maybe dua, maybe tiga. Jadi tuan-tuan kena peka lah dengan semua tanda-tanda bacaan. Ustaz balik. Qalu alam nakum ma'akum wa in kana lil kafirin. Lil kafirin, apakah tanda bacaannya pula? Tanda sukun lagi satu? Alif kecil. Pandai. Wa in kana lil kafirin nasibun qalu. قالوا ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين. نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين. فالله يحكم بينكم يوم القيامة. Kalau Ustaz tanya bab wakaf boleh jawab tak? Cuba. Apakah nama wakaf di hujung ayat tadi? Bagus. 2 markah Ustaz bagi. Tapi kalau puan jawab begini, minta maaf. Ustaz, wakaf itu adalah wakaf jim kecil. Minta maaf, memang tak ada markah lah tuan. Mana ada wakaf jim kecil, yang ada namanya wakaf jaiz. Oh ya, dulu Ustaz ajar kalau jumpa wakaf jaiz nak buat apa? Amat digalakkan. Ustaz kata dulu diharuskan berhenti. Yang tu lupa, tapi muncullah tak keluar dalam periksa. Ustaz tak tanya kalau jumpa wakaf ni nak buat apa. Ustaz tak tanya apa dia. Tapi yang tadi tu mula-mula Ustaz tanya tu keluar dalam periksa. Ustaz keluarkan kalimah yaumal qiyamah. Apa tanda wakaf? Wakaf jaiz. Yang tu keluar. Berhati-hati. Walan yaj'alallahu lil kafirin 'alal mu'minina sabila. Begitu juga dengan tanda wakaf ini. Apakah namanya pada wakaf sabila? Nama wakaf tu apa? Wakaf tam atau lazim? Dapat 2 markah haji. Bagus. Tapi kalau Ustaz tanya apakah tanda bacaan di hujung ayat tadi? Baru jawab bulan 18. Jadi nanti dalam exam, puan-puan kena fahamkan sungguh-sungguh apa arahan soalan. Baru jawab.
Jangan pula nanti saya tak nak lain soalan, lain pula jawapannya. Berhati-hati ya. Sambung. Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum. Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum. Wa idza salah tu apa tanda bacaan? Alif kecil. Pandai. Qamu kusala yura'unan nas. Qamu kusala yura'unan nas. Bagus tadi kita ulang kaji tanda bacaan pada yura'una. Tanda mat ataupun tanda pemanjang. Dan Bapak tahu tak, bila jumpa tanda pemanjang ni, maka kita niatkan berapa harakat? Dengar boleh-boleh. Kebanyakan dalam Quran 45. Kebanyakan dalam Quran 45. Hanya sekali-sekala kita baca 6 harakat. Faham ya? Itu semua bergantung kepada apa? Hukum matnya. Jadi mat apa yang dibaca tadi? Yura'una mat apa? Entahlah Ustaz, mak tu tengah berfikir lah. Ustaz tengah berfikir, mana apa lah agaknya. Jawabnya mak wajib. Tak setuju lah Ustaz tak tanya hukum mak. Bapak tahu tak dulu masa saya exam, Ustaz saya tanya semua hukum belaka. Daripada ayat tajuk tahap 1 sampai tajuk tahap 4 semua ditanya belaka. Cuba kalau bayangkan kalau Ustaz buat begitu, saya khawatir ramai yang syahid awal. Itu sebab Ustaz bahagikan kelas saya kepada tahap-tahap tertentu supaya puan-puan fokus kepada sesuatu hukum itu sahaja ya. Tapi hakikatnya dalam Quran hukum itu bercampur gaul, betul? Banyak ya, ada hukum man, ada hukum roh, ada hukum tanda bacaan dan sebagainya. Sambung lagi. Wala yadhkuruna Allah illa qalila. Wala yadhkuruna Allah illa qalila. Mudabdabina baina dhalika la ilaha illa. Pastikan ya, bila kita nampak tanda pemanjang ni dalam hati kita berkata, Ustaz, saat lagi saya kena baca paling kurang 4 harakat ni ya. Dan tuan-tuan jangan baca 2 sebab hukum maknya adalah ada mak wajib, ada mak jaiz, mufassal. Okey, kita bosan pada la ilaha illallah. Tengok ya. La andaikan bila Ustaz keluarkan soalan ini, soalannya begini, ada berapakah jumlah tanda pemanjang di situ? Kira ada berapa? 6. Bermakna 6 tempat itu dibaca sekurang-kurangnya 4 harakat. Paling banyak 5 lah. Ya, sekurang-kurangnya 4 harakat mesti dibaca pada setiap tanda pemanjang. Cuba kita ulang lagi bacaan tadi macam tak berapa cukup dan pas. Sekali lagi. Tuan-tuan setkan setiap tanda pemanjang 4, 6 kali. Okey, ready? La ilaha ulai wa la ilaha ula.
sampai dah bangun tuan-tuan ni, alhamdulillah. Menunjukkan kita ni masih sihat lagi, alhamdulillah. Tapi tak semua nafas tu panjang, ada kadang-kadang nafas kita pendek. Jadi kalau pendek, tuan-tuan boleh berhenti dulu pada la ilaha illallah dan boleh sambung wala ilaha illallah balik. Ya, boleh pecahkan kepada dua. Tapi sebaik-baik bacaan biar daripada la ilaha tadi sampai hujung sekali. Itu sebaik-baik bacaan. Wa man yudlilillahu falan tajid lahu sabila. Apakah tanda bacaan pada lahu? Lahu wong kecil pandai. Apakah tanda bacaan di hujung ayat sabila? Bulatkan boleh yes. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhul kafirin. أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا. أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا. إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله. إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم فأولئك مع المؤمنين. وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما. وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما. ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. وكان الله شاكرا عليما. صدق الله العظيم. Alhamdulillah, seronok baca Quran bila kita mengetahui hukum tajwid di dalamnya. Dan tuan-tuan saya doakan puan-puan boleh ajar orang lain di luar sana, terutamanya ahli keluarga kita sendiri di rumah ya. InsyaAllah tak mampu ajar banyak, ajar sikit. Minggu depan jangan lupa kita bincangkan jawapan pada soalan pra ujian tadi. Dan minggu depan sekali lagi kita baca Quran. Tapi minggu depan saya nak bersoal jawab tentang bab
demi bab. Contohnya minggu depan Ustaz nak tanya hukum Alif Lam Jalalah dengan hukum sakta saja minggu depan. Minggu satu lagi kita tanya pula bab wakaf dan ibtidah ya, dan seterusnya. Jadi tuan-tuan sampailah kepada tarikh exam 22 hari bulan. Saya doakan tuan-tuan dapat hadir pada tarikh tersebut insya-Allah. Terima kasih banyak-banyak.